Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumi putra, memiliki hartanah utama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan sembang santai bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Selamat malam saya ucapkan. Saya doakan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu, dalam keadaan yang orang kata apa, walaupun masih lagi dalam fasa pertama Pelan Pemulihan Negara. Sekarang nama dia dah bertukar pula, bukan Perintah Kawalan Pergerakan lagi, Pelan Pemulihan Negara. Okay, so hari ini merupakan hari ke-30 kita masih berlockdown, 30 hari bulan Jun 2021. Dan di luar daripada kebiasaan saya bersiaran secara live pada waktu malam. Selalunya saya bersiaran pada waktu pagi, dan kali ni kita ada buat kelainan sikit lah. Kenapa saya buat waktu malam, jangan tanya. Sebab siang saya agak sibuk sikit, jadi alhamdulillah kita dapat juga bertemu walaupun waktu siarannya tu dah bertukar. So petang tadi saya rasa terpanggil lah, lama dah tak buat live ni kan, lama jugalah tak buat sharing, nak jumpa dengan anda semua. Jadi insyaAllah pada malam ni kita ke udara secara live sekali lagi untuk mengubati kerinduan saya lah sebenarnya, mengubati kerinduan saya untuk berjumpa dengan anda semua. Okay. Hati ni meronta-ronta sebenarnya, meronta-ronta nak ke udara secara live, tapi itulah bila fikirkan kekangan masa dengan tugasan harian saya, walaupun berada di rumah, saya tak buka lagi pejabat. Even though kami dah boleh beroperasi, alhamdulillah, tadi dah dapat surat kata apa, kebenaran daripada pihak MITI, dan esok insyaAllah saya akan mula ke pejabat untuk menjalankan urusan harian saya sebagai seorang peguam hartanah, dan untuk menyelesaikanlah segala cases yang tertunda, yang tertangguh sejak sebulan yang lepas, alhamdulillah. Okay. Jadi saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan, siapa dah masuk rancangan live ni untuk melakukan dua perkara seperti biasa. Yang pertama, saya nak mohon lah bantuan kawan-kawan, siapa-siapa yang dah tengok rancangan live ni untuk tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik lah. Tarik kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join bersama kita pada malam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan dan puan, kawan-kawan semua untuk menegur siapa, tegurlah saya yang ada seorang-seorang kat sini, masukkanlah komen tuan-tuan dan puan di ruangan komen supaya saya bolehlah bersembang dengan tuan-tuan dan puan, even though kita kata berada di rumah ni, kita masing-masing jauh, mungkin saya dekat Kajang, tuan-tuan dan puan kat tempat lain, boleh masukkan ruangan komen tu supaya saya boleh tahulah yang tuan-tuan dan puan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey. Saya nampak orang pertama yang komen, tuan ke puan saya tak pasti, Raudah Property. Alhamdulillah, terima kasih Raudah Property kerana dah bersama-sama dengan kita pada malam ni. Saya nampak Tuan Hartanah Selatan, kita terbaik tuan, terima kasih banyak-banyak Tuan Hartanah Selatan. Puan Dila Fadila pun ada, waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak Puan Dila. Puan Nur Fazila pun ada, waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang dah join rancangan live ni, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya mohonlah bantuan tuan-tuan dan puan
untuk tekan button share, kongsikan rancangan live ni, tarik lagi kawan-kawan kita yang dekat luar sana tu untuk join kita bersama pada malam ni. Malam ni kita tak payahlah bincang topik yang berat-berat sangat, kita bincang topik santai je. Saya dah pilih topik tu istiqamah dalam perjuangan. Okay, apa yang saya maksudkan dengan istiqamah dalam perjuangan tu kejap lagi kita akan sembang lah. Okay, so seperti mana yang kita dah sedia maklum, baru-baru ni PM dah umumkan Pelan Pemulihan Negara. Dan macam yang kita harap-harapkan agar Perintah Kawalan Pergerakan tu ditamatkan. Memang betul dah ditamatkan. So since 29 hari bulan, selepas 28 hari bulan Jun hari tu, maknanya semalam lah 29 hari bulan, dia dah tak panggil lagi Perintah Kawalan Pergerakan kan. Dia panggil Pelan Pemulihan Negara Fasa 1. Okay, so bila kita dalam peringkat Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 ni, seperti mana yang kita dah sembang-sembang dalam sesi live saya 3 hari yang lepas. Saya ada bercerita, saya ada mempersoalkan tentang kenapa PKP ni masih lagi dilanjutkan, kenapa PKP ni seharusnya menitik beratkan soal kilang-kilang yang masih lagi dibuka, sebab tu angkanya masih tak turun-turun, dan hari ni 6,000 lebih lagi tuan-tuan dan puan dan majoritinya adalah di negeri Selangor, tempat tinggal saya sekarang ni, especially di negeri Selangor. Jumlahnya tu masih lagi tak turun-turun, masih lagi angkanya 2,000 lebih. Okay, dan kenapa mesti orang kata kekang negeri-negeri lain yang mungkin jumlah yang dijangkiti COVID tu tak tinggi kan. Jadi itulah persoalan-persoalan tu saya rasa masih lagi menjadi tanda tanya kita rakyat Marahan ini, dan kita masih lagi mengharapkan agar seluruh keluhan dan juga suara-suara rakyat ni didengari oleh pihak kerajaan, dan kita mengharapkan agar tuan-tuan dan puan mana yang menjalankan operasi sebagai perunding hartanah yang makan komisen yang ialah terpaksa mencari rezeki juga dengan cara mendapatkan prospek buyer dan juga prospek seller, penjual dan juga pembeli. Kita mengharapkan agar sektor hartanah ni dapat dirancakkan kembali dan kebenaran tu diberikanlah, terutamanya buat sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah yang ingin menjalankan urus niaga, menjalankan urusan untuk bawa prospek buyer, prospek seller pergi viewing dan sebagainya. Dan saya merasakan bahawa tak ada masalah pun sebenarnya kalau katalah tuan-tuan dan puan sebagai perunding hartanah menjalankan perkhidmatan, menjalankan servis sebagai seorang perunding hartanah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Benda tu tak menjadi satu isu yang besar bagi saya. Dan pendapat saya sepatutnya industri hartanah ni perlu dirancakkan lagi, perlu dipergiatkan lagi, sebab kita tahu sekarang ni ramai di kalangan terutamanya lah owner-owner rumah, bakal-bakal penjual yang menghadapi kekangan, yang menghadapi masalah untuk mencari pembeli-pembeli yang berminat untuk membeli hartanah mereka. Okay, bagi mereka yang mungkin terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, yang mungkin terjejas pendapatannya, tak boleh nak bekerja. Kalau dulu mungkin mereka tak ada masalah untuk mendapatkan penyewa rumah, yang sekarang ni mungkin menghadapi kekangan, penyewa-penyewa mereka tak boleh lagi nak sustain, mereka juga terpaksa diberhentikan kerja, tak boleh bekerja, kalau yang meniaga tu tak boleh nak meniaga, jadi mereka tak boleh nak sustain dan mereka terpaksa menangguhkan bayaran sewaan rumah. Jadi tuan-tuan rumah yang terkesan, tuan-tuan rumah yang menghadapi masalah, tak boleh nak survive dengan membayar monthly installment kepada pihak bank. Jadi mereka inilah yang mungkin menghadapi masalah dan terpaksa menjual hartanah mereka dengan kadar segera. Okay. So sebelum ini kita tahu yang moratorium memang tamat pada hujung tahun lepas, bulan 10 tahun lepas, dan kali ini dalam fasa Pelan Pemulihan Negara ni dah diwujudkan kembali moratorium untuk mereka yang menghadapi masalah, tak boleh nak survive, tak boleh nak bayar monthly installment tu, kerajaan dah umumkan moratorium tu dikembalikan semula. Tapi kali ni mungkinlah mekanismenya berbeza berbanding dengan moratorium yang diberikan pada PKP yang pertama dulu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sendiri pun masih lagi tertunggu-tunggu mekanisme yang akan dibuat oleh pihak bank, sebab kita faham yang moratorium ni hanya boleh dimohon
oleh mereka yang ingin mendapatkan bantuan untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman tu pada pertengahan bulan Julai nanti. Sekarang ni masih lagi bank dalam proses untuk kata apa mengeluarkan perkeliling ataupun sirkular untuk apa tu proses ataupun mekanisme macam mana permohonan tu boleh dibuat. Dan saya bila saya bertanya dengan rakan-rakan pihak bank, siapa-siapa kawan-kawan saya yang ada di dalam industri perbankan tu, mereka masih lagi belum mendapat jawapan yang solid lah, sebab dia orang kata masih menunggu pengumuman lanjut daripada dia orang punya apa ni bosses lah, daripada orang kata apa pihak pengurusan bank tu sendirilah. Jadi harap mereka yang terkesan yang nak mohon moratorium tu dapat bersabar sekejap. Tapi berbalik intipati yang kepada apa yang saya ingin suarakan tadi. Kalau misal kata pihak kerajaan membenarkan industri perundingan hartanah ni dibuka dan boleh bekerja semula, setidak-tidaknya kita boleh membantu bakal-bakal penjual rumah yang memang terkesan, yang tak boleh lagi nak survive, rumah dah kosong, penyewa-penyewa sedia ada yang sebelum ni dah tak boleh nak kekal duduk kat rumah tu sebab tak mampu lagi nak bayar sewa, diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi bila mereka ni dibenarkan untuk keluar bekerja semula, setidak-tidaknya mereka bolehlah menggunakan peluang ni untuk membantu. Tujuan dia tak lain tak bukan sebenarnya untuk membantu penjual-penjual hartanah yang terkesan dengan kata apa pemberhentian kerja ataupun penularan wabak COVID-19 ni, mereka bolehlah menggunakan khidmat perunding-perunding hartanah untuk membantu menjual rumah-rumah mereka yang memang orang kata apa menghadapi masalah tadi tu. Okey, dan dalam masa yang sama, kalau mungkin ada di kalangan kita yang tak berhasrat untuk menjual rumah, kita boleh gunakan khidmat perunding hartanah untuk mendapatkan penyewa-penyewa juga. So kita boleh minta bantuan mereka untuk menyegerakan, mencari penyewa-penyewa yang mungkin berminat nak sewa rumah yang mereka ada, dan setidak-tidaknya bila ada penyewa baru, mereka bolehlah bernafas dan boleh survive dengan kata apa sewaan yang dah dibayar tu untuk membayar monthly installment kepada pihak bank pula. Jadi saranan saya kepada pihak kerajaan khususnya bukalah industri perumahan ni, industri perundingan hartanah ni better dibenarkanlah untuk beroperasi, sebab saya tak nampak pun benda ni akan menyebabkan penularan wabak COVID-19 tu akan menjadi bertambah parah atau bertambah serius, sebab bila kita tengok SOP yang telah ditetapkan, dan saya percaya sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, perunding-perunding hartanah yang ada kat luar sana telah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bila nak buat viewing, inspection dan sebagainya, saya percaya sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah yang ada kat luar sana tu telah sejak sekian lama mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial, tidak bersalaman, tidak orang kata apa duduk di tempat yang sesak dan sebagainya ramai-ramai. So benda tu tak menyebabkan boleh berlakunya penularan wabak COVID-19 pun. Sebab kalau kita buat viewing pun biasanya kita tengok paling ramai pun 2 orang je buyer yang datang dalam satu masa kan, mungkin husband and wife. Dan kita nasihatkan sebelum mereka datang nak buat inspection tu, kita memang dah nasihatkan awal-awal encik datang hanya berdua saja dengan isteri, maksimum dalam satu kereta tu jangan lebih-lebih. Janganlah bawa anak kecil ke, janganlah bawa atuk ke nenek ke datang sekali tengok rumah tu. Encik datang berdua cukuplah. Encik ambil video, nanti balik kalau nak tunjukkan pada mak ayah ke, nak tunjukkan pada anak-anak ke, tunjuklah video tu. Tak payahlah angkut mereka sekali dalam satu kereta. Dan SOP penjarakan sosial tu memanglah bila kita bawa tengok rumah dan sebagainya, bukannya kita duduk depan rapat-rapat dengan bakal pembeli tu kan. So tak menjadi satu masalah pun sebenarnya untuk pejuang-pejuang hartanah untuk meneruskan dengan sesi viewing dan sepatutnya lah mereka dibenarkan untuk beroperasi. Itulah dalam hati kecil saya mengharapkan agar sektor perundingan hartanah ni dibenarkan untuk beroperasi, insyaAllah. Okay. Tuan Johari Jeffrey, terima kasih. Waalaikumsalam. Puan Ezrina. Waalaikumsalam Puan Ezrina. Okay, terima kasih. Lama dah tak jumpa Puan Ezrina. Dah seminggu dah kita tak bersiaran secara live kan. Tuan Natana Selatan ada komen. Teringat video Cina bagi tahu pelan-pelan mati tuan.
Pelan-pelan mati Okey, Nur Fazila saya Kajang Selangor juga coach. Okey, terima kasih Puan Nur Fazila daripada Kajang, samalah kita. Putri Dova, Waalaikumsalam. COVID Act ada tak untuk cover situation NRP tahun ni? Yes, ada. Memang daripada tahun lepas lagi dah ada akta COVID tu. Kalau misalnya kata dan orang kata apa, disebabkan berlakunya kelewatan ataupun orang kata apa masalah untuk menyelesaikan urusan jual beli rumah, memang akta COVID tu boleh diguna pakai. Okay, seperti mana yang saya dah ceritakan dulu Putri, saya dah war-warkan tentang COVID Act ni tahun lepas. So since Putri dah raiskan isu tu, sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan belum lagi menandatangani apa-apa perjanjian jual beli untuk membeli ataupun menjual rumah, okay, saya nasihatkan tuan-tuan perempuan pastikan di dalam perjanjian jual beli itu ada terma yang meletakkan tentang sekiranya berlaku kelewatan disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan ke fasa pemulihan ke apa benda ke nama dia tu, pihak-pihak tak boleh nak meneruskan dengan urusan jual beli. Pembeli tak boleh nak bayar baki harga jual beli kepada penjual, penjual tak boleh nak serahkan kunci rumah kepada pihak pembeli, peguam tak boleh nak meneruskan dengan urusan disbursement loan dan sebagainya. Jadi benda tu sebenarnya ada akta COVID tahun lepas telah digubal dan dah diwartakan. Kita boleh gunakan akta tersebut dan kita masukkan klausa di dalam perjanjian jual beli itu untuk tidak mengenakan apa-apa faedah lewat ataupun pengenaan penalti kepada pihak yang terkesan disebabkan adanya perintah kawalan pergerakan ataupun adanya apa-apa perintah sekalipun yang menyebabkan urusan ataupun transaksi pindah milik itu tak boleh nak dimuktamadkan. Okay, memang ada Puan Putri. Jadi itu sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya. Macam saya sendiri kalau saya prepare perjanjian jual beli sejak tahun lepas lagi, sejak daripada bulan 4 sebenarnya, bila kami buat perjanjian jual beli memang kami pastikan kena ada satu klausa di dalam perjanjian jual beli tersebut untuk tidak mengenakan apa-apa faedah lewat ke atas penjual ataupun ke atas pembeli disebabkan kelewatan yang berlaku atas alasan berlakunya PKP ataupun apa-apalah darurat ke dan sebagainya. Okay, ini ataupun dalam bahasa undang-undangnya biasa kita sebut sebagai force majeure lah. Force majeure, tapi force majeure tu dia lebih kepada kalau berlaku earthquake, kalau berlaku act of God dan sebagainya. Tapi untuk akta COVID-19 ni memang dia specifically mention di dalam agreement tersebut jika berlakunya perintah kawalan pergerakan apa-apa MCO ke CMCO ke apa benda ni, so kita boleh kata apa tarik ke depan, tarik tu boleh dianjakkan lagi ke depan dan pihak pembeli ataupun penjual tidak boleh dikenakan apa-apa penalti ataupun faedah lewat disebabkan kelewatan tersebut. Okey, Putri ada komen kat sini. Documentation rumah yang terjual pun tergendala sebab PKP. Yes. Okey. So itulah memang tak boleh nak buat apa lah sebenarnya sebab saya pun ada klien-klien saya yang bersuara lah yang mengatakan bahawa contoh macam katalah bayaran redemption sum, bayaran tebus hutang telah dibayar kepada bank pihak penjual. So macam kita sebagai pembeli, kita buat loan dengan bank, bank akan disburse dua peringkat. Macam yang saya pernah ceritakan tentang benda ni dulu. Dua peringkat. Peringkat yang pertama, bank pembeli akan bayar kepada bank penjual bayaran tebus hutang ataupun redemption sum. Okay, so dalam kes-kes yang biasa berlaku ketika PKP ni, okay, redemption sum tu telah didisburse ataupun telah diriliskan oleh bank pembeli kepada bank penjual. Tapi masalahnya kami di pihak peguam ni, kami tak boleh nak menyempurnakan dokumen pelepasan gadaian ataupun discharge of charge ataupun deed of receipt and reassignment. Selepas bayaran tu dah dibayar kepada bank penjual, sepatutnya peguam kena uruskan untuk dokumen melepaskan gadaian. Okay, isunya bila kita terima bayaran tu dah dibayar kepada bank penjual, peguam pula tak boleh nak muktamadkan dokumentasi 16N ataupun borang pelepasan gadaian tu untuk didaftarkan ke pejabat tanah. Yalah, ketika sekarang di PKP ni pejabat tanah memang ada pejabat tanah yang buka, yang saya tak nafikan. Cuma proses untuk mendaftarkan dokumentasi di pejabat tanah tu dia ada
red tape ni jugalah, ada prosedur-prosedur yang kami perlu lakukan dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, pejabat tanah di negeri Selangor ni ada pejabat tanah galian, ada pejabat tanah dan daerah. Okay, negeri-negeri lain pun saya percaya sama je, di Negeri Sembilan pun sama, di Johor pun sama. Jadi yang buka di negeri Selangor ni hanya pejabat tanah dan galian sahaja. Itu pun bukan beroperasi secara sepenuhnya. Okay, ada departmen-departmen yang dibuka, ada yang ditutup. Contoh, macam kita nak buat carian, tak boleh buat carian biasa. Hanya carian rasmi saja yang boleh dibuat. Dan carian rasmi pula kita buat secara online. Ada sistem smart box. Di Selangor ni ada sistem smart box. Kita masukkan carian rasmi itu permohonan secara online. Dan untuk dokumen pindah milik yang kita nak daftarkan pun baru dibuka. Dan itu pun kita perlu buat temu janji untuk penyerahan dokumen tersebut ke pihak pejabat tanah. Okay. Jadi pejabat tanah daerah tak buka lagi. Kebanyakan pejabat tanah daerah masih lagi belum dibuka. Yang saya sebutkan tadi tu sistem smart box tu hanya di pejabat tanah dan galian di Shah Alam. Okay, itu kalau di Selangor lah. Jadi urusan-urusan tu memang akan tergendala lah. Jadi bila dah bayar redemption sum kepada pihak penjual punya bank, okay, pembeli ni dah dikenakan bayaran interest, bayaran faedah. Okay, dan pembeli ni yang biasanya akan jadi tak puas hati lah, sebab dia dah start membayar, monthly installment tu dah start bayar walaupun jumlahnya mungkin tak penuh, partially. Tapi ialah kita dah start membayar, urusan tu tak boleh dimuktamadkan lagi, sebab dokumen tu tak boleh didaftarkan di pejabat tanah. Selagi dokumen tu tak didaftarkan ke pejabat tanah, macam mana urusan untuk baki pinjaman tu boleh dilepaskan, dan dalam masa yang sama macam mana kita nak mengharapkan pula penjual tu menyerahkan kunci kepada pembeli kan. Sebab hakikatnya kalau katalah dalam urusan jual beli, kita kena faham harga jual belinya perlu dibayar sepenuhnya kepada penjual, barulah penjual boleh menyerahkan kunci ataupun vacant possession kepada pihak pembeli. Kalau baru partially, baru bayar redemption sum saja, bayaran tebus hutang saja yang dah dibayar, maka ada baki lagi yang perlu dibayar oleh pembeli ataupun bank pembeli kepada penjual, dan duit tu tak boleh nak dirilis selagi urusan pendaftaran pelepasan gadaian dan pindah milik didaftarkan di pejabat tanah. Maka macam mana kita nak advice release kepada pihak bank pembeli untuk melepaskan baki pinjaman tu kepada pihak penjual. So memang tak boleh lagi lah. Dalam keadaan sekarang ni memang masih lagi tergendala lah orang kata. Okay. So macam kami ni sebenarnya, even though firma guaman saya dah dibenarkan untuk beroperasi, tapi kami pun menghadapi kekangan, tuan-tuan dan puan. Saya percaya rakan-rakan, sahabat-sahabat peguam yang bijaksana di luar sana pun menghadapi kekangan macam kami juga. Kekangan sebab kami bukan beroperasi seorang-seorang. Kami perlu beroperasi dengan pihak ketiga, dengan pihak pejabat tanah, dengan pihak lembaga hasil, dengan pihak PBT dan sebagainya. Jadi urusan-urusan tu perlu dilakukan, dan berurusan tu bukan hanya kami seorang-seorang. Kami kena berurusan dengan mereka. Jadi bila kita nak menjalankan urusan pendaftaran di pejabat tanah dan sebagainya, bila berlakunya kekangan macam ni, jadi saya harap tuan-tuan puan perlu bear with us lah, orang kata, boleh bersabar. Saya faham masing-masing semua nak urusan tu dipercepatkan, dan sepanjang tempoh PKP yang lepas ketika kami work from home pun saya tak boleh duduk diam sebenarnya tuan-tuan. Saya rasa macam geram pun ada. Saya rasa macam nak cepat, nak uruskan benda tu dengan segera. Saya faham banyak yang merintih, yang menghadapi masalah, ada yang nak pakai duit segera, terutamanya pihak-pihak penjual yang dah menjual rumah mereka tapi sampai sekarang tak dapat lagi baki harga jual, sebab kami tak boleh nak proses pindah milik tu di pejabat tanah, dan bank pun tak boleh nak disburse lagi baki loan kepada penjual tu. Jadi itulah sebenarnya masalah yang kita hadapi dalam tempoh yang agak sukar sekarang ni. Okay. Sahabat saya Tuan Nazrul Azmi ada beritahu ni, noted coach, add on clause COVID dalam agreement. Kalau agreement dengan bank boleh pakai clause COVID juga ke? Okay. Agreement dengan bank sebenarnya tertakluk kepada pihak bank sendirilah. Saya tak boleh nak komen sebab biasanya agreement yang dah dibuat dengan pihak bank ni memang dah ada standardized. Agreement tu memang dah di-standardkan sejak daripada awal lagi. Pihak bank ni agak sukar sikit mereka nak alter ataupun amend, pindah apa-apa clauses atau apa-apa
klausa yang ada, terma yang ada di dalam perjanjian mereka tu, sebab mereka dah buat perjanjian tu sejak mungkin beberapa tahun yang lepas. Jadi bila berlakunya COVID-19 ni, saya percaya kebanyakan bank dia tak update lagi. Dia punya agreement tu tak ada klausa yang berkenaan dengan COVID-19 Act ni. Dan macam kami di pihak peguam, bila kami menguruskan perjanjian jual beli, kami tak ada masalah untuk prepare agreement SPA yang ada klausa berkenaan dengan COVID-19 Act ni. Sebab kami yang ada kuasa penuh lah untuk buat amendment dan sebagainya. Tapi perjanjian yang melibatkan loan document dengan bank, loan document dengan bank ni memang agreement tersebut telah pun di-standardkan, telah ada sejak sekian lama. Jadi untuk kita ubah balik berdasarkan pada situasi semasa ni memang agak sukar. Tapi tak apalah, insyaAllah kalau misal kata ada rintihan tu didengar oleh siapa-siapa yang mungkin dah panjangkan isu ni kepada pihak bank, dan pihak bank pun dah ambil tindakan untuk perkemaskan apa yang ada dalam agreement asal yang mereka dah buat tu, mungkin tu dapat membantulah sedikit sebanyak bakal-bakal peminjam yang ada sekarang ni lah. Terima kasih atas saranan tu. Tuan Lokman Aziz, terima kasih. Waalaikumsalam. Puan Haliza, sahabat saya daripada Lembaga Hasil, terima kasih. Coach, agak-agak lah kan market value jatuh lagi tak? Okey. Tuan Raudah Property ada tanya soalan cepu mas kat saya, market value akan jatuh lagi ke tidak? Okey, pendapat saya lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita tunggu harga rumah ni akan jatuh lagi ataupun tidak, ataupun mungkin bila berlakunya pandemik ni, semua orang tahu sejak tahun 2019, daripada 2 tahun yang lepas, saya dah beritahu dalam banyak sesi live saya kepada tuan-tuan dan puan, nak beli rumah ni sebenarnya nak tunggu masa yang sesuai. Sekarang ni lah antara masa yang sesuai tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak beritahu bila dia punya support level. Kalau kita main saham tu kita tahulah kat mana kita nak masuk, kita masuk dekat harga support. Dan nak cerita saham pula kita nak masuk tu kita tengok harga support, tengok support dia kat mana kan. Paling rendah lah tu harga yang dekat bawah, kat bottom sekali kan. Okay, tapi hartanah ni susah sikit kita nak predict. Tapi dalam keadaan sekarang tahun 2021 ni sebenarnya antara harga yang paling rendah yang saya pernah tengok lah. Okay. Harga yang paling tinggi dalam pasaran, kalau tuan-tuan perempuan boleh kaji balik, sebenarnya berlaku dalam tahun 2013, 2014. Itu antara harga yang dah peak, dah sampai dia punya pucuk. Kalau siapa yang beli ketika tu, yang dah terbeli kat pucuk tu, masalah lah. Macam main saham juga. Kita terbeli dekat harga, dia punya harga yang paling atas sekali. Okay? Jadi sekarang ni sebenarnya, dekat pasaran hartanah, harga tu dah orang kata sideways. Kalau main saham tu kita panggil sideways lah. Dia nak ke atas pun tak boleh, nak turun ke bawah pun mungkin dia akan turun ke bawah lah. Tapi bawah dia tu tak sampai ke rock bottom lagi lah saya rasa. Belum sampai ke rock bottom, belum sampai support level dia lagi. Nak tunggu bila support level tu ataupun support level tu pecah lagi, bawah lagi, saya tak pasti. Saya tak pasti. Jadi kalau Tuan Raudah Property tanya, agak-agak mungkin akan turun lagi. Tapi sampai bila dan jangkanya dia akan bounce balik tu bila, saya jangkakan mungkin pada tahun 2022. 2022 ni kita dah kena watch out lah. 2022 mungkin fasa yang kedua ataupun fasa yang ketiga. Maknanya mungkin dalam bulan 3 ataupun bulan 6 tahun depan. So itulah memungkinkan bila semua orang dah divaksinkan, negara dah pun mencapai herd immunity. Ketika itulah kita kena berhati-hati. Mungkin harga pasaran hartanah ni akan mula naik balik. So sekarang ni dalam keadaan orang masih lagi dalam fasa pandemik, masih lagi peratusan yang disuntik vaksin tu masih lagi di bawah 30%. Sekarang ni baru dalam berapa belas peratus saja kan yang dah disuntik. Yang saya sendiri pun belum dapat lagi vaksin. Tarikh pemvaksinan saya tu pada 21 Julai insya-Allah. Doakan insya-Allah 21 Julai sempatlah saya kena suntik vaksin tu nanti. Dan dalam keadaan sekarang ni saya nampak mungkin dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi, dan kalau tuan-tuan perempuan tanya saya rock bottom dia bila, saya jangkakan mungkin rock bottom dia penghujung tahun ni lah. Penghujung tahun ni. So sekarang ni jangan duduk diam, jangan buat macam tak tahu, buat macam tak ada apa-apa. So sekarang ni lah tuan-tuan perempuan, kalau yang berkehendakkan nak beli rumah yang pertama tu, kena pastikan yang tuan-tuan perempuan dah start survey daripada sekarang, dah start berbuat baik dengan rakan-rakan perunding-perunding hartanah yang ada kat luar sana tu. Ramai perunding-perunding hartanah yang bersama-sama kita pada malam ni. So tuan-tuan perempuan dah boleh
communicate, boleh communicate dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, penduduk-penduduk hartanah yang ada, untuk kenal pasti rumah-rumah mana yang dijual pada paras orang kata apa, bawah harga pasaran ataupun bawah median price itulah. So itu yang saya syorkan pada tuan perempuan sekarang. Jangan duduk diam, start searching untuk dapatkan better ataupun good bargain sekarang ni. Dan berkemungkinan macam yang saya beritahu, bila semua dah divaksinkan, herd immunity telah dicapai, berkemungkinan ketika itulah harga rumah akan mula naik semula. So jangkanya bila? Saya jangkakan mungkinlah kuarter kedua tahun depan. Saya jangkakan kuarter kedua tahun depan. So sekarang ni kita tengok macam vaksinasi punya proses ni pun masih lagi di tahap lembab lah kan. Bahasa kasarnya lembab lah kan. So masih lagi di tahap lembab. Banyak lagi orang yang dah tengah queue tak dapat lagi vaksin. Mungkin ada yang dah daftar belum dapat lagi tarikh kata bertemu janji tu kan. So saya jangkakan mungkin penghujung tahun ni barulah nampak dalam 50% yang dah dapat vaksin tu, dan dia akan bawa ke tahun depan. So tahun depan mungkin first quarter, second quarter tu barulah kita nampak full herd immunity tu baru boleh dicapai, ataupun mungkin 90% daripada kita punya population dekat Malaysia ni dah divaksinkan. So ketika itulah yang kita nampak harga tu akan mula step up lah, akan mula naik sikit demi sikit. So itulah pandangan saya. Okey, Tuan Mahat Kelana. Waalaikumsalam Tuan Mahat. Lama tak nampak Tuan Mahat. Agaknya PKP fasa 2 kod boleh operasi PTD PTG. Okey, sekarang ni memang macam yang saya beritahu, dia dah buka sikit demi sikit lah. Ketua Setiausaha Negara semalam dah buat kenyataan. Kaunter-kaunter pusat setempat, kaunter-kaunter kerajaan dah mula boleh beroperasi, cuma dengan temujanji lah. So saya mengharapkan pejabat tanah pun dah mula membuka operasi dalam bulan Julai ni insyaAllah. Dan kita menjangkakan mungkin seawal bulan Ogos tu, mungkin PKP, bukan PKP Pelan Pemilihan Negara Fasa 2 tu dah boleh kita nampak lah kat situ kan. So macam yang PM beritahu, bila number of cases tu dah bawah 4,000, tapi itulah macam kita selalu bising-bisingkan, kenapa nak kena pukul rata satu negara. Sekarang ni angkanya 6,000 lebih, kalau tolak Selangor tak sampai 2,000 pun kan. Kalau tolak negeri Selangor tak sampai 2,000 pun, mungkin ada 2,000 lebih lah kan, bawah 4,000 dah tu. So pandangan saya lah, mungkin negeri-negeri lain lah yang bukan zon yang memang ramai, macam Selangor ni, minta maaf cakap lah, Selangor ni memang agak sukar sikit nak dapatkan angkanya tu diturunkan, sebab yalah macam kita tahu Selangor negeri industri. Kilang-kilang banyak beroperasi di Selangor, dan kilang-kilang ni pula masih beroperasi dan tak ditutup lagi kan. Jadi jumlah cases yang jadi tu disebabkan tinggi tu disebabkan kilang-kilang tu tadi kan. Jadi mungkin negeri-negeri lain, macam negeri yang tak terjejas, Perlis, Kedah, mana-manalah yang tak terjejas, yang tak berapa ramai, Terengganu ke mana-mana, patutnya operasi di negeri-negeri tersebut dah dibenarkan. Mungkin rentas daerah dah dibenarkan, dan yalah orang kata apa, vaksinasi ni pun dah nampak dipergiatkan. So bagi saya, kalau saya diberikan mandat, diberikan kuasa untuk mentadbir negara, mungkin saya beranggapan begitulah. Negeri-negeri yang tak ada masalah, kenapa nak kena hukum diorang kan? Buka je lah. Buka, bagilah diorang ni pun. So rentas negeri memang kita tak benarkan. Cuma rentas daerah tu dibenarkan. Cuma kalau ada red zone dan sebagainya tu, kita buat kata apa, perintah kawalan pergerakan kata di tempat-tempat yang masalah je lah. Dan kenapa nak kena hukum pukul rata satu Malaysia, nak kena buat macam tu kan? Itulah pendapat saya. So nak menjawab soalan Tuan Mahat tu, kita rasakan mungkin bulan 7 tengah bulan ni kebanyakan pejabat tanah daerah, pejabat tanah galian tu mungkin dah boleh beroperasi, cuma dengan prosedur SOP yang ketat lah kot. Okay. Terima kasih Tuan Kornain daripada Johor. Okay. Tuan Mahat, sebulan lagi kena tunggu nak masuk fasa 2 nampaknya insyaAllah. Kalau kita, kalau tak menjadi isu kilang-kilang yang beroperasi ni, diorang duk kata kan, kita pun selalu duk dengar, diorang pun dah menyuarakan pandangan daripada rakyat apa semua ni kan. Kita harapkan kerajaan mendengar keluhan rakyat ni supaya mereka boleh
mengambil tindakan yang drastik, terutamanya di negeri-negeri yang macam Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya kan. So even though kita kata apa menghadapi kekangan, jadi kenapa nak kena hukum negeri-negeri lain yang tak ada masalah macam Selangor, macam Kuala Lumpur ni kan. So biarlah mereka di negeri-negeri lain tu beroperasi seperti biasa, cuma SOP-nya diperketatkan untuk tidak boleh rentas negeri. Itu yang lebih baiklah bagi saya, pandangan saya begitu. Okay, terima kasih Tuan Suhaimi Mi. Okay, Waalaikumsalam. So siapa-siapa yang baru join rancangan live ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih yang dah masukkan ruangan komen, dan terima kasih juga pada yang dah tekan button share untuk kongsikan sembang santai kita pada malam ni. Alright. Okay, so kita tak masuk lagi sebenarnya topik yang saya nak bincangkan pada malam ni, iaitu berkenaan dengan istiqamah dalam perjuangan. Okay, apa yang saya nak ceritakan tentang istiqamah dalam perjuangan ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya bertitik tolak daripada pengamatan saya lah ketika fasa lockdown yang kita hadapi bermula pada 1 Jun yang lepas. Okay, so seperti mana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, start daripada 1 Jun sampai 18 hari bulan Jun, saya dah buat sesi live setiap hari tanpa gagal, alhamdulillah, daripada 1 Jun sampai 18 hari bulan Jun, setiap hari jam 10 pagi. Okay, dan ketika tu sebenarnya saya nampak adanya bukan nak kata benda tu satu kelemahan, bukan nak kata benda tu satu perkara yang menjadi satu isu besar, tapi yang saya nampak di situ sebenarnya adalah kebanyakan daripada kita, especially mereka yang berada dalam kelompok peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan kecil. Okay, so macam yang kita tahu, bila kita berada dekat rumah, kita tak boleh nak keluar, nak berniaga, macam biasa kita tak boleh nak buka kedai dipaksa untuk ditutup, macam rakan-rakan sahabat-sahabat perunding hartanah tak boleh nak keluar, nak buat inspection, nak buat viewing dan sebagainya. Okay, ketika tu saya merasakan bahawa perlu adanya effort, perlu adanya usaha untuk kita kekalkan momentum dalam kita punya perniagaan tu. Okay, maksud saya di situ adalah kita dah tahu memang kita tak boleh nak berniaga seperti biasa, kita tak boleh nak keluar seperti biasa, nak berjumpa orang, macam kita perunding hartanah nak berjumpa orang, nak buat inspection apa semua tak dibenarkan ketika tu. Sampailah sekarang ni memang tak dibenarkan lagi. Okay, tapi kenapa kita tidak melakukan usaha untuk outreach, untuk berjumpa dengan masyarakat secara online macam ni, secara maya macam ni? Kenapa kita tak melakukan usaha untuk outreach masyarakat, untuk berjumpa masyarakat secara maya dalam segmen online yang macam yang saya tengah buat macam ni? Okay, so bertitik tolak habis itu, bila saya buat sesi live, saya tengok alhamdulillah, kalau saya nak ceritakan, nanti mungkin ada yang kata, alah coach ni nak masuk lift tekan button, ataupun nak masuk bakul, angkat bakul sendiri, nak cerita yang dia tu bagus sangat ke apa, tidak. Bukan itu maksud saya. Cuma saya nak ceritakan hari ni, kita masih lagi dalam fasa Pelan Pemilihan Negara. Tuan-tuan dan puan, di sektor hartanah masih lagi tak boleh dibuat, walaupun jelah macam saya beritahu awal-awal tadi dalam sesi live ni, saya pun mengharapkan, saya merayu agar kerajaan membuka segmen hartanah ataupun dalam pasaran perundingan hartanah ni dibenarkan untuk beroperasi semula lah. Itu memang dalam hati saya, memang saya mendoakan agar tuan-tuan puan boleh keluar balik bekerja. Tapi itulah macam yang kita harapkan tu, kadang-kadang apa yang kita harapkan tu tak akan menjadi kenyataan. Sukar untuk mendapatkan kebenaran untuk beroperasi sebagai perunding hartanah tu. Jadi itulah 14 hari saya buat sesi live. Yang saya nak cerita kat sini, video-video yang saya buat sesi live tu memang saya biarkan, saya tak delete. Saya biarkan dalam tu. Okay, kalau saya boleh share kepada tuan-tuan puan, reach yang sampai setiap video live yang saya buat, ketika saya buat sesi live ni mungkin tak ramai. Mungkin yang tengok macam malam ni ada dalam 20 lebih orang yang tengok sesi live saya. Dan saya pun bukannya kata apa buat boosting ke, saya buat FB ads untuk boostkan saya punya live ni ke, tak ada, memang tak ada. Saya biar je macam tu. Saya biar macam tu saja. Surprisingly tuan-tuan puan, bila saya tengok balik, start daripada 1 bulan Jun yang lepas, saya tengok balik video-video yang saya biarkan benda tu ada dalam page Hartanah dan Anda ni, reach dia dah mencapai ribuan. Ni just nak cerita je lah. Itu yang saya beritahu tadi, sebenarnya
kita buat sesi live, kita outreach pada masyarakat dengan cara kita menceritakan nak sharing, buat apa ni, perkongsian berkenaan dengan orang kata ilmu hartanah ke, sebab tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, jadi benda yang sesuai untuk diceritakan adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu hartanah kan. Jadi tuan-tuan perempuan boleh menceritakan perkara-perkara dalam sesi live macam mana yang saya buat sekarang ni, perkara-perkara yang berkaitan dengan hartanah. Okay, mungkin boleh cedok apa yang ada dalam page hartanah anda ni, info-info yang saya bekalkan pada tuan perempuan ni, tak ada masalah, boleh ambil. Posting-posting saya nak baca, nak hafal ke apa ke, nak hadamkan benda tu, nak ceritakan balik pada orang ke, tak ada masalah, boleh. Saya benarkan. Memang daripada awal lagi niat saya berkongsi ni sebab saya nak bagi tuan-tuan perempuan senjata ataupun ada bullet, ada senjata untuk tuan-tuan perempuan keluar berperang kat luar sana. Tak ada masalah. Saya benarkan, saya halalkan ilmu yang ada ni untuk digunakan semula. Okay, jadi apa yang saya nak sampaikan pada hari ni, bila kita kata istiqamah dalam perjuangan sebenarnya, tuan-tuan perempuan jangan berhenti daripada melakukan aktiviti even though kita masih terkurung kat rumah. Banyak cara kita boleh outreach tuan-tuan perempuan kepada masyarakat kat luar sana. Banyak prospek-prospek vendor yang senang tercari-cari, ejen-ejen yang boleh membantu untuk menjual rumah-rumah mereka. Listing-listing yang ada tu boleh ditambah, boleh orang kata apa, pergiatkan usaha untuk mendapatkan listing daripada bakal-bakal penjual. Cara macam mana? Dengan cara macam ni lah. Kita kena outreach pada masyarakat. Kita kena jumpa mereka secara maya macam ni, secara online macam ni. So itulah yang saya maksudkan, istiqamah dalam perjuangan. Even though kita duduk kat rumah, tak boleh nak keluar bekerja, tak boleh nak menjemput rezeki dengan cara biasa yang kita lakukan, kita masih lagi boleh jumpa dengan masyarakat dengan cara buat FB Live macam ni, dengan cara kita buat posting-posting yang bermanfaat di dalam Facebook page ataupun di dalam mana-mana social media yang kita ada. Bagi mereka yang masih lagi belum mahir menggunakan Facebook, tak tahu cara nak buat page, cara nak buat FB punya live dan sebagainya, banyak tutorial yang ada tuan-tuan perempuan. Dalam YouTube ada tutorial, boleh belajar macam mana cara kita nak kata apa, meriahkan page dan sebagainya. Dan saya sendiri pun banyak kali saya dah tulis dalam posting-posting saya di page anda ni, dalam saya punya Telegram channel, saya dah ceritakan macam mana cara nak meriahkan page, macam mana cara nak menambah kita punya orang kata apa, followers, viewers kita. So sebab tu saya cakap, bila sesi live yang saya dah buat sebelum ni, saya tak delete, saya biarkan aja, dan benda tu sentiasa ada orang tengok. Sentiasa ada orang bantu saya untuk sharekan. Sentiasa ada orang yang bantu saya untuk hibahkan perkara tersebut pada orang lain. Sebab tu saya beritahu, dalam perjuangan ni, especially those yang involved dalam bisnes hartanah, seperti tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah, tuan-tuan perempuan tak boleh duduk diam, tak boleh nak duduk rumah, mengharapkan industri dibuka semula supaya tuan-tuan perempuan boleh keluar jumpa balik, boleh bawa sesi viewing dan sebagainya dengan prospek-prospek yang ada kat luar sana. Dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi duduk di rumah, masih lagi terpaksa berkampung di rumah masing-masing. Inilah masanya sebenarnya tuan-tuan perempuan kena brush balik skill-skill yang ada untuk tampil ke depan, untuk membuat orang suka, membuat orang kenal, membuat orang yakin dengan diri tuan-tuan perempuan semua. Jadi itulah yang saya maksudkan. Istiqamah dalam perjuangan tu sebenarnya bukan perjuangan kita berdasarkan kepada apa yang biasa kita buat bila kita boleh keluar ke lapangan macam yang kita buat dulu-dulu. So sekarang ni inilah masanya, antara masanya yang tuan-tuan perempuan perlu gunakan peluang ni. Sebab semua orang berada kat rumah, semua orang tak boleh bekerja. Semua orang akan ada handphone kat tangan masing-masing. Semua orang akan scroll handphone setiap hari. Mungkin kalau dulu kita tengok handphone kat tangan, dalam sehari tu mungkin dalam tempoh 5 ke 6 jam lah. Sebab kita sibuk buat kerja-kerja harian kita. Itu pun 5 ke 6 jam. Dalam sehari 5 ke 6 jam kita tengok handphone. Sekarang ni kita boleh bayangkan tak? Kita tak ada buat apa-apa kat rumah. Orang lain pun sama juga, tak ada buat apa-apa kat rumah. Dia orang duduk kat rumah dengan tak ada benda nak buat. Itulah masanya kita kena jumpa dia orang. Jumpa macam mana? Jumpa macam ni lah. Buatlah sesi live, buat sesi live, buat perkongsian, bercerita, menyampaikan ilmu, bercerita apa yang kita tahu. Kalau kita tahu cerita pasal masak, katalah kita ni memang hebat, akak-akak, adik-adik yang mungkin jadi suri rumah kat rumah tu memang pandai buat kuih ke apa ke. Walaupun katalah tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, sebagai perunding hartanah, buatlah cerita pasal macam mana cara nak masak asam pedas, macam mana cara nak buat kek. Mungkin itu kepakaran ataupun forte tuan-tuan perempuan. Buatlah benda yang tuan-tuan perempuan mahir. Yang tahu bercerita tentang benda, katalah yang lelaki ni mungkin minat tentang otomotif.
minat tentang otomotif. Tak semestinya kita nak cerita pasal benda yang berkaitan dengan hartanah semata-mata. Kita cerita benda yang kita tahu, benda yang kita minat. Sebab ini yang kita panggil sebagai engagement. Engagement, bukan engagement bertunang tuan-tuan dan puan. Engagement tu maknanya kita outreach kepada masyarakat, kita nak bagi tahu kepada masyarakat keberadaan kita, kewujudan kita. Siapa kita sebenarnya? Siapa Aizat Ismail ni sebenarnya? Siapa page hartanah dan anda ni sebenarnya? So itulah sebenarnya yang saya kata istiqamah dalam perjuangan. Walaupun kita tak boleh nak keluar, walaupun kita tak boleh nak outreach masyarakat secara fizikal, kita outreach mereka, cakap benda syasiul lah kan, outreach mereka secara maya macam ni, secara online macam ni kan. So itulah antara perkara yang saya boleh syorkan kepada tuan-puan semualah. Okey, Raudah Property, jazakallah coach, selalu share ilmu, terima kasih banyak-banyak sama-sama Tuan Raudah. Tuan Mahat Kelana, kaedah coach ni memang terbaik, sampai kerja lawyer yang tak pernah tahu oleh orang awam pun kita tahu, sampai saya beli satu buku kanun tanah negara, tapi biasalah kena berguru baca buku tu. Okay. Terima kasih Tuan Mahat. Okay, kanun tanah negara ataupun National Land Code tu, itu orang kata buku yang akta yang wajib kami para peguam fahamkan. Masa kami belajar tahun 2 Tuan Mahat tahun 2 masa kat universiti dulu, masa saya kat universiti dulu tahun 2 kami dah belajar land law. Dan kanun tanah negara saya tu kalau tuan-tuan perempuan tengok memang agak menggerunkan, sampai buku kulit tu dah hancur kan. Kita duk buka tutup conteng apa semua dalam tu memang dah hancur lah, hancur lebur. Saya pun tak tahu kat mana saya simpan dah tak boleh pakai dah pun, sebab banyak pindaan yang dah dibuat tahun 1997 ketika saya belajar tu lah. Terima kasih, sangat-sangat menarik istiqamah dalam perjuangan. Okay, sama-sama Tuan Kornain. Tuan Kornain pun saya tengok ada effort, ada usaha untuk buat rancangan live. Saya pernah tengok video Tuan Kornain dengan Tuan MK kita pergi buat viewing dan sebagainya. Tapi itulah dalam sesi kita buat live ni tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ada cara kita nak bagi engagement tu tinggi. Kita bila bercerita dengan orang, kita cerita benda-benda yang mungkin orang nak dengar lah. Kita cerita benda-benda yang orang berminat nak tahu. Itu yang menyebabkan engagement tu tinggi. Jangan kita cerita benda yang mungkin kita rasa syok sendiri, cerita benda-benda yang mengarut. Tak payah, topik-topik yang berat-berat. Topik yang berat-berat ni sebenarnya susah orang nak terima. Melainkan kalau macam saya kan, saya sebagai peguam, saya nak cerita topik berat-berat, topik yang menjurus pada undang-undang dan sebagainya, sebab saya tahu followers saya di page hartanah dan anda ni kebanyakannya adalah perunding hartanah macam tu perempuan. Jadi bila saya cerita berkaitan dengan undang-undang, benda yang memang tuan-tuan perempuan nak tahu, sebab tu tuan-tuan perempuan dengar apa yang saya nak cerita kan. Tapi kalau page tuan-tuan perempuan tu mungkin page yang kata apa baru, mungkin page yang baru nak tarik followers, yang mana mungkin followers tuan-tuan perempuan tu di kalangan orang-orang biasa yang tak berapa faham tentang undang-undang. So kalau awal-awal tu buka-buka aje page tu kita dah cerita benda yang berat-berat, susahlah orang nak terima apa yang kita ceritakan tu kan, susahlah orang nak faham apa yang kita nak ceritakan. Jadi tak payah cerita berat-berat, cerita benda ringan je. Mungkin kita cerita bermula dengan 5 tips membeli rumah. So apa benda yang kita nak cerita dalam tu, kita ceritalah. Tips yang pertama, nak beli rumah ni kena tengok kemampuan. Okay, tuan-tuan perempuan nak beli rumah ni kena pastikan yang kita mampu dulu, bukan tengok rumah yang paling cantik. Kita tengok kepada kemampuan kita dulu. Kalau kita mampu beli rumah yang harga RM100,000, maka janganlah kita gatal-gatal beli rumah yang harga RM200,000. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, nak beli rumah ni perlu beli rumah yang berdekatan dengan tempat kerja kita. So janganlah beli rumah jauh-jauh sangat. Nak cari rumah yang murah sampai kita terpaksa pergi menempuh traffic jam sampai 1 jam baru nak sampai ke pejabat kita. Janganlah beli rumah yang jauh-jauh sangat. Tips yang ketiga, saya syorkan tuan-tuan perempuan, bila nak beli rumah ni, belilah rumah yang di bawah nilai pasaran ataupun di bawah harga pasaran. Macam mana nak cek harga pasaran? Okey, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan khidmat daripada saya, sebab saya tahu cara macam mana nak cek harga pasaran ni melalui sumber-sumber yang boleh dipercayai. Jadi untuk memastikan yang tuan-tuan perempuan tidak terjejas ataupun tidak terbeli rumah yang di atas harga pasaran, boleh hubungi dengan saya. Macam tu je lah. Bagi tips yang simple-simple, tak payahlah kita nak cerita benda yang bombastik, benda yang mungkin bila orang dengar ni, apa benda lah yang Mamat ni nak cuba cerita kat aku ni kan. Aku dengar daripada awal sampai sekarang aku tak faham apa benda yang dia cerita kan. Tak payah, kita cerita berdasarkan pada pengalaman kita, berdasarkan pada apa yang orang nak dengar. Bukan cerita benda yang apa yang kita nak cerita pada diorang tu supaya kita nampak macam kita ni poyo, kita ni bagus ke kan. Tak payah, kita tak cerita benda-benda yang pening-peningkan kepala orang. Cerita benda yang memudahkan orang faham.
Itu pendekatan yang saya cuba buat dalam page Hartanah dan Anda ni. Saya rasa lah kalau saya terangkan cerita pasal undang-undang, banyak, bukan nak angkat bakul sendiri lagi sekali, bukan nak tekan button masuk lift sendiri. Tapi kebanyakan orang lah bercakap balik bila diorang dah tengok video live saya, tuan punya penerangan ni senang nak faham lah. Saya rasa mudah bila baca buku e-book tuan tu dengan penerangan yang tuan buat dekat YouTube tu, saya rasa mudah nak faham. So alhamdulillah lah ni macam nak angkat bakul sendiri pun ada kan, tapi sebenarnya hakikatnya macam tu. Sebab bila saya terang kepada orang, saya anggap macam orang yang tengok video saya ni memang orang yang memang tak tahu tentang undang-undang, dan saya cuba terangkan tu dengan cara yang paling mudah. Tak payah nak pening dengan bahasa bombastik, dengan wording-wording yang jargon, legal jargon yang susah orang nak faham dan sebagainya kan. So macam itulah yang saya syorkan tuan-tuan dan puan, bila buat penerangan, buat apa-apa yang kita nak ceritakan dalam Facebook live dan sebagainya, kita ceritakan benda yang kita faham dan kita rasa orang lain boleh faham dengan penerangan kita tu. Tak payah nak susah-susah, nak pening-pening kepala, nak bagi orang lagi bertambah menyampah dengan kita. Okay. Raudah Property, seganlah coach. Alah, apa nak disegankan? Saya senang je saya cakap dengan student-student saya yang pergi seminar yang saya anjurkan, Sati tarik lead dan sebagainya. Saya cakap balik dengan diorang, nak buat live ni tak payah segan tanya. Kita bayangkan beginilah. Kalau katalah kita tak buat sharing, kalau katalah kita dah buat Facebook page ataupun personal account kita kosong, dalam tu kita just cerita benda-benda listing daripada awal kita buka page sampailah ke hari ni. Kalau katalah page tu dah ada dah 2 tahun dah buat, kita tengok macam ni je. Awal-awal dulu kita buka page, awal-awal dulu kita buat personal account tu, berapa kita punya followers? Berapa orang yang dah follow kita? Kalau daripada dulu lagi followers kita tu 200 orang, sampailah dah 2 tahun ataupun 3 tahun ni masih lagi angkanya mungkin 230 ke 300 orang yang follow, dan lupakan je lah. Lupakan je lah teknik-teknik yang you all dah buat sebelum ni. Sebab apa? Memang teknik tu tak berjaya. You all buat page, tujuan kita buat page ni sebab kita nak tarik followers. Belajarlah dengan sifu mana-mana sekalipun. Pergi kelas mahal-mahal, pergi kelas berbayar dan sebagainya. Benda sama je dia cerita. Buat Facebook page. Dah buat Facebook page, kena tarik orang follow page kita. Nak tarik orang untuk follow page kita tu kena buat perkara yang bermanfaat. Kena meriahkan page kita. Macam mana cara nak meriahkan page kita? Kita kena rajin buat posting. Satu hari sekurang-kurangnya kena buat 3 ke 5 posting. Selain daripada tu apa lagi? Kena buat Facebook live. Kena buat Facebook live sebab apa? Facebook live ni lah yang boleh engage kita dengan kita punya followers untuk menarik keyakinan orang kepada kita. So perkara-perkara tu you all pergilah mana-mana kelas sekalipun, sifu mana-mana yang paling power dalam dunia ni pun bila buat page untuk Facebook ni memang disarankan kena buat macam tu. Kalau kita segan, sampai bila kita nak angka 200 lebih orang yang follow kita tu, sampai bila nak berkembangnya? Kan? Itu yang saya cakap. Segan kita buat benda tu cara yang paling mudah. Kalau mula-mula kita nak keluar secara live tu kita rasa takut, kita praktis, buatlah depan cermin ke, buatlah depan bini kita ke, depan suami kita ke, depan anak-anak kita ke, minta dia orang komen. Macam mana ayah live tadi okey tak? Ayah buat ni semua ni okey tak? Okey. Kalau anak-anak kata, alamak ayah, kalau macam ni saya rasa orang tak tengok kot. So anak tu komen kita cerita kan. So, kena praktis lah. Orang kata practice make perfect kan. So kita kena praktis. So awal-awal tu mungkin kita rasa macam kita nak buat siaran live ni mungkin 10 minit lah. Kita challenge diri kita buat live selama 10 minit. Cubalah buat live selama 10 minit. Bercakap tengok macam mana. Number of orang yang view macam sekarang ni kan, yang view saya ni pun tak ramai, ada dalam berapa belah orang je. Saya tak kisah pun sebenarnya. Orang view kita ketika kita tengah live ni tak ramai sekalipun, jangan risau tuan-tuan dan puan, sebab video ni sentiasa ada di Facebook. Facebook bukannya kejam dia terus delete video kita lepas habis live ni terus delete, tak. Video tu akan kekal berada di Facebook, page tuan-tuan dan puan tu semua. Dan bila page tuan-tuan dan puan ni dah ramai orang follow, orang mungkin akan tengok balik posting-posting live-live yang tuan-tuan dan puan dah buat tu sebelum tu. Macam saya beritahu tadi, walaupun sesi live saya dah berakhir tahun lepas lagi, mungkin saya dah buat live tu tahun lepas lagi, tahun ni masih lagi ada orang yang share video saya. Bila saya tengok balik, viewers yang tengok page saya punya live daripada tahun lepas, mungkin angkanya dah mencecah sampai ribuan orang dah tengok lah. Kita boleh tengok reach tu berapa. Dan
bagi yang bertanya, coach bila nak buat live ni kena buat di personal account ataupun di page? Jawapan saya still buat di page. Jangan buat live di personal account. Sebab dekat page ni yang kita boleh tahu reach kita tu berapa. Berapa orang yang kita dah engage, dah berapa orang yang sebenarnya dah kata apa ni menonton siaran live kita ni. Kalau kita buat di personal account, kita tak boleh nak tengok sebenarnya reach tu dah sampai berapa. Reach tu penting tuan-tuan perempuan sebab kita nak tengok sejauh mana orang dah kata apa menonton video yang kita dah buat ni. Dan itulah bila tengok ni nanti ada skill sebenarnya tuan-tuan perempuan. Bila kita nak buat FB ads, bila kita nak buat FB ads dekat personal account tak boleh. Hanya boleh di buat di page, FB page. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan perempuan buat FB page, dan bila nak buat live buat di page, jangan buat di personal account. Nanti bila kita nak buat FB ads, kita boleh gunakan video kita di FB page tadi tu untuk kita buat kita punya ads. So itu ada teknik-teknik dia lah yang saya boleh sharekan pada tuan-tuan puan. Cuma agak teknikal sikit lah benda tu. Nanti kalau ada masa insyaAllah saya akan cuba kongsikan pada tuan-tuan puan. Okay, Puan Dila Fadila, betul coach, kita kena iklan diri sendiri supaya orang kenal kita, boleh bina networking. Yes. Okay, so terima kasih banyak-banyak atas saranan Puan Dila Fadila tu. Okay, kanun tanah negara nak belajar di mana coach? Baca memang tak faham. Saya dulu belajar masa saya ambil degree lah, ambil degree undang-undang di UIA dulu. So kalau kata nak belajar kanun tanah negara satu persatu tu, saya rasa sekarang ni memang tak ada pun kelas yang dianjurkan untuk kelas kanun tanah negara. Jom belajar kanun tanah negara sampai lebam. Tak ada, memang tak ada Tuan Fakri. So mungkin those yang mungkin ambil CEA punya course, Certificate in Estate Agent dekat Inspan, ataupun mungkin yang nak tengah buat diploma real estate agent punya diploma dan sebagainya tu, mungkin akan belajar baliklah kanun tanah negara tu. Tapi untuk belajar precisely tentang kanun tanah negara punya course tu memang saya rasa tak ada. So saya belajar dulu pun ketika saya ambil degree undang-undang lah dulu. Okey, nanti nak cuba risau je, saya ni kuat gelak. Oh ya ke? Kuat gelak lah, bagus kan. Buat secara santai. Macam ni, sembang santai bersama saya kan. So kita boleh buat benda tu secara santai dan boleh kita bersembang-sembang untuk kita engage dengan orang yang menengok ataupun menonton kita punya sesi live ni lah. Bila saya buat sesi sembang santai ni, saya suka sebenarnya bukan apa tau. Saya memang suka bersembang. Nak macam sekarang dalam tempoh lockdown. Kita percaya orang sekarang ni berada kat rumah tengah tension. Mungkin ada yang tengah kemurungan, tak ada orang nak bersembang dengan dia. So bila kita buat sesi live macam ni, macam saya tengah bersembang dengan tuan puan, saya seronok sebab saya rasa macam ada juga kawan-kawan untuk aku bersembang kan. Macam ni kan, saya dapat berinteraksi dengan Tuan Raudah, dengan Tuan Fakri, dengan Puan Dila. So saya nampak ada orang yang bersama-sama dengan saya. Sebab tu bila saya buat live ni, saya seronok. Saya rasa macam ada kawan-kawan yang sama-sama dengan kita lah. Sebab tu saya syorkan kalau siapa yang tak pernah buat sesi live tu, cuba buat. Kalau tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak bersembang apa, sembang aja benda yang kita tahu. Paling mudah tip saya tu macam tu lah. Sembang benda yang kita tahu dan kita rasa selesa untuk bersembang dengan orang lain. Tak semestinya cerita pasal hartanah aja. Cerita pasal benda yang mungkin kita rasa takut nak cerita. Takut nanti kan kalau aku cerita pasal benda ni, tiba-tiba ada orang tanya aku soalan yang bombastik. Kan, soalan yang aku tak boleh nak jawab, kan aku malu sendiri. Apa yang nak malu kan? Kalau misalnya kata ada orang tanya soalan yang berkaitan dengan benda yang kita tak boleh nak jawab ketika tu, cakap je macam ni. Minta maaf tuan-tuan perempuan, saya kurang periksa lah tentang benda tu. Boleh tak kalau tuan-tuan perempuan bagi saya masa untuk saya dapatkan jawapan kepada soalan yang tuan-tuan perempuan tanya tu, untuk saya jawab di kemudian hari nanti ataupun di sesi live saya di kemudian hari nanti. Jawab macam tu je, tak susah pun. Jangan rasa takut, jangan rasa macam alah malulah dia ni tanya soalan aku tak boleh nak jawab kan, ataupun rasa malulah nanti orang tengok aku ingat aku poyo lah dia cakap aku ni. Itulah masalah orang kita ni, kita selalu memikirkan tentang orang lain punya pandangan tentang diri kita. Tak payah kita nak fikir pandangan orang lain tentang diri kita. Kita fikir tentang kita nak survive je. Kita fikir survival diri kita tu tuan-tuan. Fikir tentang survival diri kita. Okay. Fikir tentang bagaimana kita nak dapatkan listing daripada owner-owner dengan cara kita buat live macam ni. Owner-owner tahu yang kita adalah seorang perunding hartanah.
Fikir tentang bagaimana bakal-bakal prospek-prospek buyer yang ada kat luar sana tu yang nak beli rumah tu nampak yang aku ni adalah perunding hartanah, dan insya-Allah bila aku buat live macam ni, aku cerita benda-benda berkaitan dengan diri aku kepada orang lain secara tak langsung branding nama aku ni orang dah mula kenal kan. So itulah dia kita punya kata apa, perkara yang kita perlu lakukan untuk memastikan yang kita dikenali oleh orang lain. Itu yang saya selalu sebutkan, sky formula. Buat orang sky dengan kita, buat orang suka, buat orang kenal, buat orang yakin dengan kita. So itulah yang saya syorkan. Jadi istiqamah dalam perjuangan, perbincangan yang saya nak bersembang dengan tuan-tuan perempuan pada malam ni, itulah intipatinya. Jangan menyerah kalah. Even dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh nak keluar bekerja seperti biasa. Duduk kat rumah, buatlah apa-apa usaha untuk membuatkan orang suka, buatkan orang kenal, buat orang yakin dengan kita. Kalau Sifu Najib Asadok saya cerita pula, buat orang nampak, nampak dulu. Bila dah nampak, orang tu akan kenal kita. Bila orang tu dah kenal kita, orang tu akan suka kita. Bila orang tu dah suka dengan kita, baru orang tu akan yakin dengan kita kan, ataupun orang tu percaya dengan kita. Okay, so itulah perkara-perkara yang saya syorkan, yang saya maksudkan istiqamah dalam perjuangan. Jangan berhenti daripada berusaha, dan jangan berhenti daripada melakukan apa-apa perkara yang boleh menaikkan nama kita, menaikkan branding kita. Pedulikan apa orang lain nak cakap, lantaklah diorang. Bukan diorang yang menyuapkan makanan masuk ke mulut kita. Kita yang kena cari rezeki tu, kita yang kena berusaha untuk pastikan anak bini kita dapat makan, kita yang usaha untuk memastikan diri kita ni ada income. So itulah antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan. Tuan Muhammad Fikri komen ni, coach memang idola saya dari dulu. Allah Akbar. Saya ni orang biasa je Tuan Fikri. Ramai lagi orang yang hebat-hebat kat luar sana kan. So itulah sedikit sebanyak pandangan saya, apa yang saya syorkan. Saya harap tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, pejuang-pejuang hartanah yang ada kat luar sana tu jangan rasa gundah gulana, jangan stop daripada melakukan usaha untuk menjemput rezeki, jangan stop untuk melakukan usaha ke arah nak buat orang kenal pada kita. So itulah yang saya cuba nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan pada malam ini, insyaAllah. Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan tadi tu sikit sebanyak boleh menjentik minda tuan-tuan perempuan, dapat memberi semangat baru kepada anda semua, kepada kawan-kawan semua, supaya anda boleh gunakanlah apa yang saya dah kongsikan tadi tu untuk kata apa, memperbaiki kelemahan yang ada, untuk kita mempersiapkan diri ke arah yang lebih baik. So itulah antara perkara-perkara yang saya syorkan untuk tuan-tuan perempuan lakukan di sepanjang tempoh nama barunya Pelan Pemulihan Negara ataupun pemulih sekarang ni kan. So itulah yang kita cuba untuk terapkan dan kita cuba nak kongsikan kepada anda semua pada malam ni lah, insyaAllah. Okay, right. So ada apa-apa soalan ke nak tanya? Okay, 1 jam dah kita bersiaran pada malam ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh masukkan ruang komen. Saya tak nak ambil masa tuan-tuan perempuan lama sangat. Saya ingat hari ni nak buat live dalam 1 jam sikit je. So ni dah exceed 1 jam dah pun. Ni kalau ada apa-apa soalan boleh masukkan ruangan komen. Okay, macam tadi yang Tuan Raudah bagi tahu, macam Dila bagi tahu apa semua kan. So segan tu memang semua orang ada. Saya pun dulu awal-awal nak buat live macam ni, memang saya rasa macam nanti kan tak ada orang tengok aku, orang malu je aku cakap seorang-seorang macam ni kan. Lepas tu saya fikir balik, kalau misal kata nak tunggu sampai orang tengok baru saya nak buat live, sampai bila-bila pun saya takkan buat. Kan, kalau nak tunggu sampai orang yang tengok live ni sebenarnya, percayalah cakap saya, yang tengok live ni sebenarnya masa kita tengah live tu memang tak ramai, tapi selepas tu akan ada orang tengok. So jangan delete video yang tuan-tuan perempuan buat tu, jangan delete, biar je dia main kat situ. So insyaAllah lepas tu akan adalah orang share kan, akan adalah yang orang akan kata apa, tengoklah video tu. Okay, Puan Dila, terima kasih coach, sedikit sebanyak dapat menaikkan motivasi dan jati diri, insyaAllah. Okay, saya doakan sahabat-sahabat yang masih bersama dengan saya pada malam ni dalam sesi live ni, saya doakan tuan-tuan perempuan dipermudahkan urusan, kawan-kawan pejuang-pejuang hartanah, penulis-penulis hartanah yang ada kat luar sana tu, saya doakan even dalam tempoh PKP, dalam tempoh kita lockdown kat rumah ni, tuan-tuan perempuan akan dapat listing, tuan-tuan perempuan akan dapat prospek-prospek buyer, tuan-tuan perempuan akan dapat leads untuk pembeli-pembeli yang
berminat nak berurusan dengan tuan perempuan, yang penting tuan perempuan buat perkara-perkara yang boleh membuatkan orang di luar sana tu suka, kenal dan yakin dengan tuan perempuan. Antaranya adalah dengan buat sesi live macam yang saya buat sekarang ni. Okay, alright. Tuan Mahat ada komen. Terima kasih coach. Teruskan sesi perkongsian pembelajaran sebegini. Banyak yang saya dapat manfaat. Second home nanti insyaAllah saya cari coach. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so itu saja. Tuan Raudah Property ada komen. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan puan atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah esok saya akan mula membuka firman kewaman saya dan mungkinlah saya agak sibuk sebelah siang dan kalau ada kesempatan, kalau ada masa terluang, insyaAllah saya akan jumpa tuan-tuan perempuan mungkin di sebelah malam lah. Di sebelah malam dalam sesi-sesi live saya akan datang insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Puan Nur Fazila ada komen. Terima kasih coach, memang stres sekarang nak beraktiviti tak boleh, nak jumpa kawan pun tak boleh. So itulah, kita jumpa kawan-kawan macam ni lah, jumpa kawan-kawan baru. Jumpa kawan-kawan baru dengan kita buat sesi live macam ni. Puan Nur Fazila cuba buat sesi live macam ni. Kalau rasa segan tu tak apa, buat kejap je. Tapi jangan kejap sangat. Sesi live ni tak boleh kurang daripada 10 minit. Kena buat sekurang-kurangnya 10 minit ke atas. Itu nasihat saya. Kalau you all buat kurang daripada 10 minit, orang tak sempat nak tengok lagi, you all dah tamatkan sesi live tu. Jadi engagement tu tak sampai lagi sebenarnya. So nak buat sesi live, macam awal-awal tu, okay, nak tunggu orang masuk. Tu yang saya syorkan, bila nak tunggu orang masuk tu, sembang-sembang kosong dulu. Sembang-sembang kosong, say hi, minta tolong, siapa yang dah buat live ni tolong sharekan. Tegur orang yang masuk. Kalau misalnya kata tak ada orang yang masuk tu, tak apa. Sembang-sembang kosong dulu, ceritalah, mencicir lah apa benda yang kosong dulu. Jangan masuk point kita dulu. Okay, lebih kurang 5 minit dah buat live tu, dah mungkin ada dalam 2-3 orang yang dah tengok sesi live kita. Baru kita start bercakap benda yang kita nak sampaikan. Sebab sesi live yang berjaya mesti 10 minit dan ke atas. Jangan buat sesi live kurang daripada 10 minit. Sebab 10 minit tu singkat sangat. Orang tak sempat lagi nak tengok. Macam saya, bila saya buat sesi live, kan tuan-tuan perempuan dapat notification tu. Bukan tuan-tuan perempuan tu buka, betul tak? Kadang-kadang mungkin dapat notification tu, tuan-tuan perempuan dah tengok, coach tengah live sekarang ni. Kan ada yang mungkin tengah masak ke, masa tu ada mungkin tengah baru lepas solat ke, nak tengah berdoa ke. Tak sempat lagi nak buat nak klik button untuk tengok tu kan. So biar dulu. Biar dulu, main dulu, sembang-sembang kosong dulu. So bila dah lama sikit tu baru kita bercakap benda yang kita nak sampaikan tu lah. Sekurang-kurangnya 10 minit dan ke atas. Jangan kurang daripada 10 minit. Itu tips yang saya nak cuba bagi pada tuan-tuan lah. Okay, alright. Amin. Thank you coach. Doakan kami. Amin insyaAllah. Puan Jamaliah, terima kasih. Lama dah tak nampak Puan Jamaliah. Okay, Encik Zikri, terima kasih. Tuan Johari Jeffrey, terima kasih coach. Semoga diberikan kesihatan selalu. Amin insyaAllah. Okay, saya pun doakan yang sama. Kak Aziz pun ada, terima kasih. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay, saya sudahi dengan ucapan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan saya mendoakan agar wabak COVID-19 ini segera berlalu pergi dan tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, sebagai pejuang hartanah boleh keluar untuk menjemput rezeki dengan segera insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.